الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, berbuat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertamanya, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah dan kurnia-Nya. Kita dapat bersama-sama ini pada malam ini, kita berada di dalam surau, berada di dalam rumah Allah, beriktikaf dan bersama-sama mendengar beberapa pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kalau semalam saya menggantikan kuliah orang, hari ini pun saya menggantikan kuliah orang juga. Hari ini saya menggantikan kuliah Dr. Ahmad Zaki yang tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat diikatkan. Jadi Dr. Ahmad Zaki minta saya menggantikan pertama ini. Jadi insyaAllah, bagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini, sekiranya saya dikehendaki untuk menggantikan Dr. Ahmad Zaki, maka saya akan membaca hadis Nabi SAW daripada kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujur Al-Kabirah ala Al-A'mal Al-Yasirah. Al-Arba'un Al-Munirah, 40 cahaya ataupun 40 petunjuk. Fil Ujur Al-Kabirah, fil Ujur Al-Kabirah, yang menceritakan tentang ganjaran-ganjaran yang besar. Al-A'mal Al-Yasirah, berdasarkan perbuatan-perbuatan yang mudah. Karangan, bukan karangan, himpunan yang telah dihimpun oleh Dr. Ayalah bin Ayyub Al-Qubaisi rahimahullah ta'ala. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hari ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Hadis pertama kita telah berkongsi berkenaan dengan cinta kepada Nabi SAW dapat membawa seorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini, sebelum saya memulakan pembacaan hadis yang kedua, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Kerana hadis yang kita hendak bacakan pada hari ini amat berkait rapat dengan selawat ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan yang dirahmati Allah, selawat ini jangan kita hanya kita berselawat jarang-jarang, tapi kita hendaklah memperbanyakkan dan sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi pada hadis yang kedua pada hari ini, kita akan menceritakan tentang kelebihan berselawat ke atas baginda Nabi Rasulullah SAW. Apa kelebihannya yang kita akan dapat apabila kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW?
hadis dia, walaupun tuan-tuan ada sebahagian yang tidak faham, ada sebahagian yang faham, tapi mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam Nabi SAW, walaupun bukan daripada lisan Nabi SAW, tapi kalam ini, kata-kata ini asalnya adalah daripada lidah Nabi SAW yang mulia, daripada mulut Nabi SAW yang sangat kecil. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam-kalam daripada Nabi SAW, kita akan mendapat syafaat Nabi SAW pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Hadis yang berbunyi an Abdullah bin Amri bin al-As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran thumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Rawahul Muslim. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As, bahawa sesungguhnya beliau, yakni Sayyidina Abdullah bin Amr al-As, mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Kata Nabi SAW, apabila kamu telah mendengar muazzin. Dengar muazzin maksudnya apa? Dengar laungan azan. Apabila kamu telah mendengar laungan azan, maka sebutlah seperti apa yang disebutkan muazzin. Maknanya Nabi SAW mengajarkan kita supaya menjawab seruan azan. Menjawab dengan cara bagaimana? Bagaimana kita sedia maklum apabila Bilal ataupun muazzin melaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kena jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan terusnya bila muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, namun juga kita mengulang sebutan muazzin tersebut, asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita terus mengulang lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tetapi bila sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kemudian seperti biasa balik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang terakhir la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah. Baik, kata Nabi SAW lagi, apabila kamu telah mendengar muazzin melakukan azan, maka sebutlah, yakni jawablah seperti apa yang telah dilakukan oleh muazzin. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, kemudian berselawatlah kepadaku, yakni kepada Nabi SAW. Kerana sesungguhnya sesiapa yang telah berselawat kepadaku sebanyak satu selawat, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun berselawat kepadanya. Disebabkan satu selawat tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berselawat ke atas orang yang berselawat sebanyak 10 kali. Bila kita dengar azan, lepas kita dengar azan, lepas kita jawab azan, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berselawat. Kadang-kadang kita sering terlupa, sering terabai dengan satu amalan yang mudah ini. Sebagai nak mudah, tuan-tuan, bila kita tak nak lupa, bila kita jawab azan tu, terakhir sekali kita akan jawab la ilaha illallah. Jadi kita sambung, kita panjangkan bacaan kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung kita telah pun
berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas kita 10 kali. Allah berselawat ke atas kita dengan maksud Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah menurunkan rahmatnya pada orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ajar kita yang pertama dengar azan dan jawab azan. Yang kedua, lepas jawab azan, selesai jawab azan, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mintalah Allah untuk aku akan al-wasilah. Nabi meminta kita sebagai umatnya untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan al-wasilah. Sebelum saya nak menjelaskan dengan lebih lanjut makna al-wasilah itu, kita perhatikan bagaimana tawaduk dan zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa rendah diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, bukan sebarang umat, bukan sebarang manusia, bukan sebarang Nabi dan bukan juga sebarang Rasul, tetapi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan para Rasul. Dia dah penghulu para Nabi dan para Rasul, bahkan Sayyidul Khalaiq wal Bashar, penghulu bagi sekalian makhluk dan juga manusia. Maka sudah semestinya tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan insan, orang yang paling mulia di sisi Allah, tetapi Nabi meminta umatnya untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dikurniakan al-wasilah, dikurniakan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ikut logik, kita ni siapa nak doakan Nabi? Bahkan kita yang berhajat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita. Dibandingkan dengan dosa kita dengan dosa Nabi, sudah mestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa, kita terlampau banyak dosa. Tak dibandingkan dengan kebaikan pula, berapa banyak sahaja kebaikan yang kita buat banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan bahawa bila mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur waktu malam, waktu sebagainya, waktu malam, waktu berehat dan sebagainya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pejamkan mata dan tidur, walaupun mata Nabi sallallahu alaihi wasallam pejam, tetapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pejam, tidak pernah lupa, tidak pernah alpa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan mata terbuka pun kadang-kadang kebiasaannya dengan mata terbuka pun kita tidak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mata terpejam bila kita tidur. Tuan-tuan pernah dengar orang tidur mengigau? Tengah-tengah mengigau tu dia duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada? Tak pernah lagi dibuat orang, tak pernah lagi ada. La ilaha illallah, teman-teman, Allah, la ilaha, subhanallah, alhamdulillah. Bilal 20 tahun jadi Bilal pun tak pernah tertidur. Waktu tidur tu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pernah. Jangankan Bilal, imam, saya jadi imam, saya tak pernah lagi tidur-tidur ni. Termimpi dia, alhamdulillah rabbil alamin, tak pernah lagi tuan-tuan. Itu kita manusia biasa. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, tetapi hati dia tetap sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ma'ainuhu wa qalbuhu la yanam. Walaupun matanya tidur, akan tetapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi zuhud dan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni minta kita sebagai umatnya untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat al-wasilah.
Baik, yang seterusnya apa maksud al-wasilah? Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam syurga. Yang mana kedudukan di dalam syurga itu, kedudukan al-wasilah ini tidak layak untuk menjadi milik sesiapa pun, melainkan untuk seorang saja hamba Allah. Siapa yang layak tuan? Kalau ada satu tempat di dalam syurga yang paling specialnya, siapa yang paling layak? Dah tentu dah Nabi SAW. Dan tak ada orang lain dah. Tetapi Nabi SAW tetap minta kita sebagai umatnya untuk mendoakan Nabi mendapat tempat tersebut. Kata Nabi SAW, tempat itu tidak layak untuk menjadi milik sesiapa pun, melainkan untuk seorang hamba sahaja daripada hamba-hamba Allah. Dan aku, yakni Nabi SAW, mengharapkan agar akulah yang akan menjadi hamba tersebut. Nampak? Nabi SAW pun, walaupun dia dah tahu dia itu makhluk yang terbaik, makhluk Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, penghulu segalanya, tapi dia tetap berharap agar benda yang akan datang itu diberikan kepada Nabi SAW. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kita berdoa selepas azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah. Ini adalah wasilah yang diminta. Ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah. Ati sayyidina, berikanlah kepada sayyidina Muhammad wasilah. Wasilah, yakni kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Sebab apa kita kena doakan Nabi SAW mendapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga? Adakah Nabi SAW orang yang berdosa? Adakah Nabi SAW tempatnya tidak terjamin di dalam syurga? Jawapan yang sebenarnya, kata Nabi SAW, maka barang siapa yang telah meminta al-wasilah untukku, yakni siapa yang telah berdoa kepada Allah supaya Nabi SAW diberikan al-wasilah, diberikan kedudukan yang tinggi di dalam syurga, nescaya telah halallah syafaat buatnya. Orang yang mendoakan Nabi SAW mendapat wasilah, bukan untuk doa itu sebenarnya bukan untuk Nabi mendapat wasilah. Sebab sudah semestinya Nabi SAW akan mendapat tempat tersebut. Akan tetapi doa yang kita minta, doa yang kita mohon kepada Allah agar Allah SWT memberikan Nabi al-wasilah, sebenarnya doa itu untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW. Doa yang kita minta untuk Nabi sebenarnya untuk kita, bukan untuk Nabi SAW. Betapa kasih dan sayangnya Nabi SAW kepada umat. Dan barang siapa yang meminta al-wasilah telah halal lah, yakni telah boleh kita kata, boleh kita terjemah dengan mudah, terjamin lah syafaat untuk dia. Dengan syarat yang sentiasa mendoakan Nabi SAW mendapat syafaat. Bukan susah tuan-tuan nak doa selepas azan, nak doa selepas iqamah, kan? Kalau rasa bosan-bosan pun boleh doa juga. Tak semestinya kena ada azan baru nak berdoa. Jadi bila kita dengan azan, lepas azan, Nabi SAW pesan yang pertama sekali jawab azan. Selepas jawab azan, yang kedua Nabi kata lepas jawab azan, bersalawatlah kepada Nabi SAW. Dah lepas kita bersalawat kepada Nabi SAW, doa kepada Allah agar Allah memurniakan Nabi SAW al-wasilah. Sebagai satu cara yang mudah, apabila kita selesai mendengar azan ataupun iqamah, pertama sekali kita menjawab azan. Seperti biasa, bukan susah kan jawab azan. Jawab azan ni kan kena azan balik. Jawab dalam hati pun tak ada masalah. Lepas kita jawab azan, la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Secara tidak langsung kita telah selesai menjawab azan dan kita telah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Seterusnya kita berdoa selepas azan dengan doa yang telah diajarkan oleh para ulama yang seperti mana kita amalkan sebelum ini. Maka telah lengkaplah kita doa kepada Allah agar Nabi SAW dikurniakan al-wasilah. Bila kita telah selesai mendoakan Nabi SAW diberikan al-wasilah, maka mudah-mudahan Nabi SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita umat-umat Nabi SAW. Hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab dia Sahih Muslim, Kitab Salat, bab menceritakan tentang solat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis yang kita dengar hari ini dan kita fahami maknanya pada hari ini, pada malam ini, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, kita dapat tahu bahawa waktu yang sangat digalakkan untuk berselawat kepada Rasulullah SAW adalah waktu selepas azan. Selama ini kita ingatkan waktu berselawat yang paling afdal adalah bila Maulid Rasul. Bila Maulid Rasul baru kita nak semangat berselawat. Tetapi daripada hadis ini kita faham Nabi ajar kita lepas azan berselawat kepada Nabi SAW. Kenapa dikatakan waktu selepas azan adalah antara waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah, adalah waktu terbaik untuk kita berselawat? Kerana Nabi SAW menganjurkan kita, menyeru kita untuk melakukan ibadat tersebut. Mudah ya berselawat selepas azan. Lagi lepas azan Isya, antara duduk-duduk berselawat, pahalanya Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ganjaran bagi orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW ini sangatlah besar. Besar macam mana tuan-tuan? Daripada hadis ini juga kita dapat faham, barang siapa yang berselawat sekali sahaja kepada baginda Nabi SAW, maka dia akan dianugerahkan oleh Allah. Allah akan anugerahkan dengan apa? Dengan Allah sendiri berselawat ke atas hamba tersebut sebanyak 10 kali selawat. Dan ganjaran yang istimewa ini nak menunjukkan juga betapa cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri menunjukkan rasa cinta Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apabila ada hamba yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengurniakan rahmat, menurunkan rahmat 10 kali ganda kepada hamba yang berselawat tadi. Kalau kita adaptasikan suasana analogi tersebut kepada kehidupan kita, kita bayangkan tuan-tuan, kita ada isteri dan kita sayang kepada isteri kita. Tapi bila ada orang bagi hadiah kepada isteri kita, kita makin sayang kepada isteri kita dan juga orang yang beri hadiah, atau kita akan ada rasa cemburu? Mestinya cemburu. Maka tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Mengasihani, dia tidak perlu cemburu kepada makhluk dia. Sebab semua yang ada, semua yang wujud adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab Allah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa sahaja yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam syurga, sebagaimana yang telah kita bahaskan pada hadis yang pertama pada sebelum ini. Betapa besar cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu kisah, ada seorang hamba Allah tidak banyak amalannya masih hidup, dosanya pula banyaklah dosanya, dosa terlampau-lampau, amalan tidak seberapa. Tetapi amalan yang dia ada hanyalah, antara amalan yang dia ada hanyalah cinta kepada Nabi SAW.
Dia sangat mencintai Nabi SAW. Tapi perangai teruk. Tengoklah macam-macam yang buat, macam-macam dosa buat, tapi dengan sebab dia cinta kepada Nabi SAW, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengizinkan hamba tersebut untuk masuk ke dalam syurga dengan sebab dia mencintai Nabi SAW. Pengajaran yang ketiga daripada hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ini selalu diajar, disarankan, dianjurkan untuk banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Atau pada setiap minggu sekalipun pada hari Jumaat, khatib akan berkata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan selawat dalam khutbah juga dalam salah satu daripada rukun khutbah. Kalau dengar khatib tidak membaca selawat ketika khutbah, maka tidak sah khutbah tersebut. Bila tidak sah khutbah tersebut, tidak sah jugalah solat Jumaat tersebut. Betapa penting selawat. Tetapi adakah Nabi SAW berhajat kepada selawat-selawat kita semua? Adakah Allah meletakkan KPI kepada Nabi SAW? Wahai Muhammad, engkau kena ada umat yang berselawat kepada engkau sebanyak, contohnya 10 trilion kali satu hari, barulah engkau layak memberi syafaat. Adakah begitu? Kita katakan tidak. Nabi SAW tidak berhajat kepada selawat-selawat yang kita ucapkan. Apa sangatlah selawat kita ke atas Nabi SAW berbanding selawat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kepada seluruh alam, kepada Nabi SAW. Kita nak bandingkan apa dengan selawat yang Allah sendiri selawat ke atas Nabi SAW? Sebagaimana kita sedia maklum bahawa selawat ini adalah satu ibadah yang dimuliakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam Al-Quran, Allah kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka berselawatlah ke atas Nabi SAW. Walaupun selawat kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan selawat Allah kepada Nabi SAW, namun baginda SAW menggesa kita untuk berselawat supaya kita yang mendapat ganjaran pahala, mendapat rahmat Allah, mendapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berselawat kepada Rasulullah bukan sebab Rasulullah perlukan selawat, tetapi kita sendiri yang perlu untuk berselawat kepada Nabi SAW. Yang sebagaimana yang telah diberitahu juga sebelum ini, bahawa selawat adalah salah satu-satunya amalan yang ada dalam bumi ini yang tidak memerlukan kepada ikhlas dalam beramal. Kalau kita solat, kita perlukan solat dalam keadaan yang ikhlas, baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir, bersedekah dan sebagainya, mestilah kita lakukan amal-amal tersebut dengan penuh keikhlasan, barulah amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita berselawat, tidak perlu kepada keikhlasan. Bahkan kalau kita selawat memang untuk menunjuk-nunjuk sekalipun, niat kita itu memang untuk menunjuk-nunjuk sekalipun, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap juga Allah berselawat 10 kali ke atas orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Walaupun selawat kepada Nabi SAW itu dalam keadaan menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya. Tulis ke Facebook, Alhamdulillah, saya dah selawat hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awak dah selawat? Saya dah selawat. Awak tak selawat? Tengok betul kan? Siap butuh lagi orang belakang. Selawat macam itu pun akan tetap mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tuan-tuan buat status merapu-rapu kan, hari ni apa Dajjal datang, kita bukan baru dalam WhatsApp, tulis je Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah selawat hari, selawat oi, mangkuk tu, marah orang. Walaupun cakap kasar, tapi dengan berselawat tetap mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu keistimewaan ibadah berselawat. Dan yang terakhir tuan-tuan, pengajaran yang terakhir dapat kita ambil daripada hadis ini,
kita dapat melihat betapa tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darjat tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berada pada darjat yang sangat tinggi. Kerana apa? Kerana walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling mulia sekali di sisi Allah, akan tetapi baginda sendiri tetap menyatakan dengan cara yang yakin bahawa wasilah akan diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah yakin benda tersebut berlaku, tetapi Rasulullah tetap minta umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ibaratnya tuan-tuan, bos kita dah janji kepada kita, kau ni aku akan bagi bonus setahun gaji. Kita dah dengar bos dah bagi janji, dah bagi surat dah. Mana dah rasmi dah, tunggu duit nak masuk akaun je. Kerja dah relax dah tuan-tuan, dah tanya apa dah, dah ambil cuti dah. Tu bonus setahun gaji tuan-tuan. Kita nak pergi kerja apa lagi? Tetapi Nabi SAW ibaratnya kita boleh ambil, dah diberi jaminan, dah ada satu keyakinan, dah tak ada orang lain dah yang layak. Tapi Nabi SAW tetap minta umatnya untuk berdoa kepada Allah agar Nabi SAW dikurniakan al-wasilah, iaitu satu kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi SAW dikurniakan al-wasilah, maka telah halal telah halal orang tersebut, hamba tersebut akan syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita pelajari pada hari ini, kita dengar dan kita dah dengar hadis, kita dah dengar terjemahan hadis, kita dah faham makna hadis, yang tinggal hanya untuk kita beramal dengan hadis Nabi ini hadis Nabi ini, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ilmu tanpa amal tidak berfaedah. Ilmu tanpa amal ibarat pokok yang tak berbuah. Buat apa tanam pokok tapi tak dapat hasil? Kan? Pergi tanam hutan, baik orang tahu kan simpan. Daripada tanam musangking, cerita lain. Jadi tuan-tuan, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersilap, tersalah bicara, terkurang, saya mengampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.